Baik Atika, pelbagai kelonggaran diberikan kerajaan sempena Tahun Baharu Cina akan datang, namun ia bukanlah bermakna pematuhan SOP boleh diabaikan. Sebaliknya, pematuhan SOP perlu menjadi amalan berterusan bagi mengelak penularan jangkitan COVID-19, lebih-lebih lagi dengan pelbagai kemunculan varian baharu. Walaupun kita diberi peluang oleh kerajaan untuk kita ada kebebasan sedikit, tetapi kita masih juga terikat dengan SOP daripada kerajaan. Kaum Tionghoa yang merayakan Tahun Baru Cina pada tahun ini harus berhati-hati dan jaga diri itu virus Omicron ini yang sangat berbahaya. Ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Muhammad Idris berkata demikian kepada RTM selepas melakukan tinjauan serta mengagihkan limau dan kad sempena Tahun Baharu Cina kepada peniaga di Bandar Sibugajaya, Batu Lapan, Sandakan. Dalam pada itu, Datuk Zakaria turut menggesa masyarakat agar segera melengkapkan vaksinasi dan mengambil dos penggalak dalam usaha meningkatkan imuniti terhadap jangkitan COVID-19. Ingatan sama turut diberikan Adun Dilantik Jafari Waliam demi keselamatan semua pihak seterusnya mampu membebaskan diri daripada ancaman virus. Semoga pada tahun ini masyarakat Cina dan masyarakat Melayu berkongsi perayaan ini, kita berkongsi bilang orang feng shui pada tahun harimau ini. Dan jangan lupa juga patuhi SOP untuk kita menyambut perayaan ini. Pusat Pemberian Vaksin PPV Universiti Malaysia Sabah UMS antara yang menyahut saranan kerajaan untuk melaksanakan pemberian vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak berumur 5 hingga bawah 12 tahun bermula Februari ini. Naib Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Taufik Yap Yun Hin berkata, pemberian vaksin kepada golongan kanak-kanak berkenaan berupaya memberi perlindungan daripada dijangkiti virus tersebut. Oleh kerana pihak kerajaan telah membenarkan pengambilan dos vaksin kepada kanak-kanak 5 tahun dan ke atas, maka sepatutnya memberikan perlindungan kepada mereka lah, kerana mereka juga boleh terdedah kepada penyakit COVID-19 ini. Beliau menyatakan demikian kepada RTM ketika melawat PPV UMS. Mengulas lanjut pembukaan semula PPV UMS ini, Datuk Dr. Taufik berkata dianggarkan 2,000 dos penggalak akan diberi dalam tempoh sebulan, bertujuan meningkatkan imuniti dalam kalangan rakyat selain mengekang penyebaran virus COVID-19. Beliau berharap individu yang belum menerima dos penggalak memanfaatkan perkhidmatan PPV UMS ini demi meningkatkan peratusan penerima dos berkenaan di Sabah. Dalam pada itu, seramai 200 penerima dos penggalak COVID-19 disasarkan setiap hari di PPV UMS sejak minggu lalu. Ya, berikutan jumlah kehadiran penerima suntikan tersebut amat menggalakkan dan kebanyakan mereka hadir secara janji temu. Menurut Pegawai Perubatan Hospital Universiti Malaysia Sabah HUMS Dr. Rizhaini Ellen Govan, setakat ini PPV UMS hanya memberikan suntikan dos penggalak jenis Pfizer. Sekarang ni PPV di sini kami tengah berkolaborasi dengan Protect Health. So melalui Protect Health Malaysia akan menghantar 100 nama melalui MySejahtera untuk vaksin di PPV sini. Dalam masa yang sama kami buka juga untuk pelajar-pelajar dengan staf yang di dalam sini, kami akan memberi temu janji lah melalui talian PPV sinilah. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di PPV UMS. Dr. Rizhaini juga menasihati orang ramai agar tidak mudah terpedaya dengan maklumat tidak sahih berkenaan dos penggalak seperti yang tular di media sosial ketika ini. Sementara itu, penerima dos penggalak yakin suntikan ini dapat melindungi diri dan keluarga. Kerajaan Malaysia pada masa ini menggalakkan rakyat kita untuk mengambil yang suntikan yang ketiga ni. Tapi apa yang saya lihat bahawa keluarga saya sendiri telah pun banyak yang sudah pun yang didos yang kali ketiga. Alhamdulillah semuanya pun tidak ada mengalami apa-apa alahan lah. Maksud saya pada ketika ini mereka bertambah sihat lagi lah. Bagi saya macam untuk langkah pencegahan lah, selagi macam ada peluang untuk ambil booster, saya ambil lah. Saya ambil dos penggalak ni pun sebab
galakan dari parents juga yang apa yang berdasarkan yang saya tahu, dos penggalak nih dia untuk kasih tambah kuat lagi imunisasi badan lah yang berbanding sebelumnya kita ambil vaksin saja kan. Tapi bagi saya dos penggalak nih macam dia lagi menguatkan lagi lah imunisasi badan. PPV UMS beroperasi dari 9 pagi hingga 4 petang. Penganjuran kursus sijil profesional pengurusan masjid SPPM merupakan platform mengangkat peranan ahli jawatankuasa masjid dalam memantapkan sistem pengurusan dan pentadbiran masjid yang lebih teratur dan sistematik. Ia juga wadah menetapkan petunjuk prestasi utama KPI bagi merancang program dan aktiviti masjid sekaligus menjadikan masjid sebagai pusat aktiviti kemasyarakatan dan pendidikan. Menurut Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif, peranan institusi masjid sangat signifikan dalam mencapai hasrat tersebut seterusnya membentuk pembangunan ummah yang lebih cemerlang. Beliau berucap demikian dalam Majlis Graduasi Sijil Profesional Pengurusan Masjid Siri 1 dan 2 sesi 2021-2022 di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Arifin mahu agensi agama di Sabah terus memperkasa kerjasama lebih erat dalam usaha melahirkan umat Islam cemerlang sekaligus memperkukuh aspek pendidikan keagamaan di negeri ini. Seramai 43 peserta menerima sijil graduasi masing-masing anjuran Universiti Malaysia Sabah UMS dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS. Pelaksanaan program kepolisan dalam komuniti Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pinampang akan dipertingkat di kawasan kediaman sekitar Pinampang dan Putatan. Ia bertujuan mendekati komuniti sekaligus mencegah jenayah di kawasan terlibat. Ketua Polis Daerah Penampang DSP Muhammad Haris Ibrahim berkata, menerusi program berkenaan pihak polis dapat menyampaikan nasihat serta menyalurkan maklumat berkaitan isu semasa, khususnya berkaitan keselamatan secara menyeluruh. Program ini kita akan teruskan, kita akan sebarluaskan lagi kepada kawasan-kawasan, kampung-kampung yang kita rasakan wajar untuk kita aktifkan sistem rondaan sukarela SRS ini di kawasan tersebut agar kita dapat bersama-sama polis dan masyarakat sama-sama menggembleng tenaga untuk memastikan keselamatan kawasan itu terjaga. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM dalam program kepolisian komuniti IPD Penampang di Putatan. Dalam pada itu, DSP Muhammad Haris turut mengingatkan individu yang ingin balik bercuti ke kampung sempena perayaan Tahun Baharu Cina ini agar memaklumkan kepada balai polis berhampiran bagi memudahkan pihak polis melakukan rondaan di sekitar kediaman mereka. Baik, sekian berita dari negeri di bawah bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Atika. Silakan Atika.